Baiklah, sebagai permulaan, kita melihat rasional inovasi. Dari segi refleksi PDP, yang pertama, guru sering menggunakan cadangan aktiviti dalam buku teks seperti aktiviti soal-jawab dan buku latihan seperti aktiviti bertulis untuk menilai domain emosi moral. Hal ini menyebabkan murid hanya menyatakan tahap emosi secara logik sahaja dalam sesuatu topik pembelajaran seperti teruja, gembira dan sebagainya. Yang kedua, guru menggunakan inovasi PDP yang kurang tepat untuk mengekspresikan domain emosi murid secara eksplisit seperti traffic light dan parking lot. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat menerangkan tahap emosi dengan lebih eksplisit dan tepat. Tambahan pula, kajian Seligi Lajan Menggi dan Ruhizan Muhammad Yassin 2016 menyatakan bahawa guru mengabaikan pendekatan sosio-emosi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya pula ialah reka bentuk inovasi. Pertama, inovasi ini menggunakan tabung supaya murid dapat mengetahui kepentingan menabung dan dapat membezakan perasaan positif dan negatif. Kedua, inovasi ini juga menggunakan duit silih supaya murid dapat membezakan nilai tinggi dan rendah suatu emosi dengan diwakili duit silih 5% dan 10%. Ketiga, inovasi ini juga mengaplikasikan skala Likert 4 mata supaya murid dapat mengenal pasti dan menerangkan emosi dengan lebih tepat dan ekspresif. Contohnya adalah seperti yang berikut. Seterusnya pula ialah cara penggunaan inovasi. Pertama, murid perlu kenal pasti tahap emosi semasa pembelajaran. Ingat, jangan terpengaruh dengan guru dan rakan. Kedua, murid ke hadapan kelas secara bersendirian. Dan pilih satu duit shilling sahaja, 50 sen untuk sangat dan 10 sen untuk biasa. Tiga, murid masukkan duit shilling ke dalam tabung, sama ada tabung gembira atau tabung sedih. Empat, guru mengira hasil kutipan duit shilling dan mencatatkannya pada kad jumlah duit. Kelima, murid menjelaskan sebab pemilihan emosi secara lisan. Saya dapat selamatkan harimau melayar daripada pupus. Mencatatkan perbincangan dalam rekod PBD. Seterusnya pula ialah keunikan inovasi. Pertama, inovasi ini dianggap unik kerana kurang inovasi pendidikan moral yang berfokus kepada domain emosi moral. Kedua, inovasi ini juga sesuai dilaksanakan dalam semua PDP pendidikan moral tanpa mengira peringkat sekolah, nilai dan topik pembelajaran. Ketiga, kos penghasilan inovasi ini juga sangat rendah dan boleh menggunakan bahan pakai sahaja. Keempat, pelaksanaan inovasi ini juga sangat mudah dan hanya memerlukan masa yang singkat. Kelima, inovasi ini juga dapat memudahkan murid untuk menerjemahkan domain emosi moral secara eksplisit. Keenam, inovasi ini juga dapat memudahkan guru untuk mentaksir dan menetapkan tahap penguasaan murid. Ketujuh, inovasi ini juga menekankan peneguhan positif dan negatif. Delapan, inovasi ini juga mengaplikasikan pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran berasaskan inquiry. Kesembilan, inovasi ini juga menggabungkan jalinan pendidikan keuangan. Seterusnya pula ialah impak inovasi. Pertama, guru telah menjalankan tinjauan soal selidik terhadap murid tahun 6 bagi melihat keberkesanan inovasi dalam pendidikan moral. Dan hasil ujian pra dan pos yang dijalankan menunjukkan peningkatan yang ketara. Kedua, inovasi ini juga mendapat maklum balas yang positif daripada guru-guru pendidikan moral di negeri Sarawak. Ketiga, inovasi ini juga mendapat maklum balas yang positif daripada pensyarah pendidikan moral Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Batu Lintang, Kuching. Keempat, inovasi ini juga pernah dipertandingkan dalam persidangan penyelidikan dan inovasi pendidikan peringkat kebangsaan 2023 dan telah mendapat pingat gangsa. Akhir sekali ialah perluasan dan komersial. Pertama, inovasi ini telah mendapat SEA Games pemberitahuan hak cipta daripada Pembadanan Harta Intelek Malaysia. Kedua, inovasi ini telah menjadi bahan perkongsian amalan terbaik pendidikan moral di 12 buah sekolah, termasuk sekolah di pelbagai negeri, sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah. Itu sahaja perkongsian kami. Sekian, terima kasih.